wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan salam Ramadan sempena hari pertama kita menyambut kedatangan bulan yang cukup mulia di sisi agama kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sentiasa berinspirasi ataupun untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Apabila kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai satu laporan yang cukup baik tentang amalan bulan puasa ini, dan mudah-mudahan dosa kita yang banyak dapat digugurkan, dapat dibersihkan dengan Ramadan itu adalah panas, iaitu panas yang akan membakar dosa-dosa kita. Itulah sempena makna Ramadan. Jadi pada hari ini atau pada pagi ini seperti biasa kita teruskan kuliah kita tentang kewangan Islam semasa, dan ini siri yang ketiga tentang isu melihat apakah peranan bank-bank Islam yang sepatutnya berlaku di kurun ke-21 Masihi. Jadi agak panjang perjalanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudah melihat isu-isu yang saya timbulkan dalam masyarakat. Apakah expectation masyarakat tentang bank Islam ini? Ada yang mengatakan bank Islam ini tidak benar, hanyalah mainan, wayang kulit dan sebagainya. Dan juga ada yang mengatakan bank Islam ini perlu bertindak lebih daripada apa yang ada sekarang, menjadi bank Baitul Mal, bank wakaf, membantu semua perkara dalam masyarakat. Dan dari segi risiko, terpaksa mengambil risiko segala-galanya, tidak boleh dipindahkan kepada pelanggan dalam mana-mana keadaan. Jadi bank perlu mengambil peranan itu sebagai perkara yang sepenuhnya patuh syariah, yang tidak boleh ada langsung sebarang perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. Jadi pendekatan begitu sebenarnya tidak membantu keuangan Islam semasa umumnya dan juga perbankan Islam khususnya. Jadi pada pagi ini mungkin sisi yang terakhir dalam bab melihat peranan bank-bank Islam, saya ingin rumuskan bahawa dalam menjalankan aktiviti perbankan Islam moden, kita punya cabaran-cabaran yang tidak ada di zaman yang lepas. Cabaran-cabaran baru ini yang tidak ada dalam kitab-kitab fiqh. Cabaran baru ini tidak ada dalam minda training kita di universiti. Saya pernah belajar di Universiti Kuwait 4 tahun. Kami tidak pernah diajar tentang risiko-risiko yang saya sebut sepanjang kuliah kita daripada awal lagi. Risiko komoditi, risiko mata wang, risiko operasi, risiko volatility, untung dan rugi, panggil profit volatility. Sehingga kita kena ada sekian instrumen untuk mensejahterakan pemberian profit yang hampir tetap kepada pelanggan. Kalau tidak, pelanggan akan lari ke bank-bank komersial dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu tidak ada dalam kitab fiqh. Bukan makna kitab fiqh tidak lengkap. Fiqh itu kena diremajakan, kena ditulis semula, kena ditambahkan balik dalam silibus supaya pemahaman kita, pemikiran kita adalah sejajar dengan keadaan semasa. Menariknya dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bab murabahah kita bincang semalam, buku pertama beliau bertajuk Al-Murabahah lil-Ami Bisyira', iaitu jualan murabahah secara janji oleh pihak pelanggan untuk bank membeli, dan baru mereka akan beli pada bank. Kalau tidak ada janji, bank tak akan beli daripada pembekal. Jadi Al-Qaradawi menyebutkan bahawa beliau ada mazhab Syafi'i. Dari segi mazhab, beliau adalah Syafi'iyul mazhab, mazhab Syafi'i. Dia beliau mengatakan walaupun Syafi'i tidak benarkan wa'ad ataupun janji dalam mazhab, kitab-kitab mazhab, tapi beliau sebut kalau Imam Syafi'i masih hidup lagi pada hari ini, melihat kepada keadaan dunia, keadaan penipuan, keadaan risiko yang tinggi dan berbagai-bagai lagi, kata beliau rahmatullahi alaihi, hafizahullah, minta maaf, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi pasti akan memberikan fatwa membenarkan wa'ad, janji yang mengikat pihak pelanggan. Jadi itulah sebenarnya satu perkara yang penting yang perlu kita ambil perhatian tentang isu-isu murabahah ataupun peranan institusi kewangan Islam pada hari ini. Dan saya juga melihat kepada piawaian syariah standard yang ada di dunia, sama ada di Malaysia yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, dan sebelum itu oleh
pihak IOV di Bahrain. Menarik, walaupun mereka ingin menjadikan perbankan Islam itu yang pure, yang betul-betul punya, tapi dalam keadaan tertentu ada klausul-klausul yang memberikan kelonggaran kepada bank-bank Islam supaya tidak mengikut fiqh muamalah yang 100% dalam kitab-kitab fiqh, kerana berbeza, lain padang dan belalang. Jadi perlu dibuatkan anjuran tertentu, cara fikir yang tertentu untuk menyelamatkan keselamatan dan juga kelangsungan bank-bank Islam di dunia pada hari ini. Di dalam buku saya sebut 2-3 contoh yang saya petik daripada murabahah dan juga ijarah sebagai menunjukkan bahawa walaupun murabahah itu sepatutnya begini dalam kitab fiqh, tapi boleh diubah supaya sesuai dengan keadaan sekarang. Faktor utama adalah pengurusan risiko yang penting. Jadi kita kembali kepada peranan bank Islam yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak rumuskan beginilah. Ramai mengatakan bank Islam kena buat perkuasaan untung dan rugi. Saya mengatakan boleh buat dengan syarat pendepositor adalah mereka yang sanggup mengambil risiko untung dan rugi dan sanggup meletakkan deposit mereka tempoh yang panjang. Kalau tidak berlaku begini, maka perkuasaan untung dan rugi tidak sesuai mungkin dengan kedudukan bank-bank Islam pada masa sekarang. Kemudian ada mengatakan bank Islam bila mana membuat jual beli murabahah dalam hutang ini perlu mengambil risiko sepenuhnya. Saya kata tak boleh, sebab bank Islam ini bukanlah bank yang sepatutnya menjadi peniaga. Saya sebut dalam banyak konferensi, saya mengatakan dan mendapat satu kritikan jugalah daripada ulama yang besar di dunia juga di Malaysia. Saya mengatakan al-bunukul islamiyah laisu tujara wa laisu sunna'an. Saya mengatakan bank-bank Islam ini mereka bukan peniaga dan mereka juga bukan pemaju dan pembekal dan pengusaha hospital, pengusaha syarikat telekomunikasi. Jadi kita kena buang pemikiran tersebut. Mereka hanyalah wasata maliyin ataupun al-wasitul mali, pengantara kewangan. Apa maksudnya? Mereka sebenarnya membeli barang bukan untuk diri mereka. Mereka beli barang sebab ada janji daripada pelanggan untuk mengambil balik barang tersebut ataupun mengambil barang itu atas dasar jualan, murabah atau atas dasar sewaan. Jadi pelanggan memerlukan equipment, datang kepada bank, dia kata, bank saya nak beli barang, saya tak ada duit, kamu tolong beli dulu. Bank pergi beli dan jual dengan harga yang untung, murabahah. Ataupun sewa dengan sewaan dengan ada option membeli balik barang tersebut bila dah selesai. Namanya hire purchase, iaitu konsep sewaan yang berakhir dengan pemilikan. Al-ijarah, al-muntahiyah bitamlik. Itu konsep bank pengantara. Jadi bank bila beli barang itu, bank tidak boleh mengambil segala jenis risiko. Bank tidak membeli barang untuk diri bank. Walaupun dia beli sekejap untuk dirinya, tetapi tujuannya untuk pelanggan. Pelangganlah yang kena mengambil risiko transportation, risiko itu dan ini. Namun bagi itu syariah untuk menjadikan konteks itu tersebut patuh syariah, ada juga sedikit unsur penangguhan atau penanggungan risiko oleh bank, walaupun tak banyak. Saya sebut semalam, sebelum barang masuk dalam kapal, bank tanggungjawab. Daripada Kelang di Jepun, masuk dalam kapal, sebelum ada bill of lading, bank tanggungjawab. Tapi selepas itu, atas kapal, pergi Port Kelang, masuk transportation, nak pergi hantar warehouses, itu bukan tanggungjawab bank sebab bank dah jual barang kepada pelanggan sejak barang itu telah dimuatkan dalam pelabuhan sama di Kalimantan, kita beli arang batu misalnya, masuk saja di mothership, dah habis tanggungjawab bank. Dan bank bukanlah orang yang pakar risiko. Bank tak tahu perniagaan arang batu macam mana, equipment macam mesin ni macam mana, sensitivity dia nak balut macam mana, nak package macam mana. Itu tanggungjawab pelanggan. Mereka adalah pengusaha, mereka adalah pengimport. Mereka tahu latar belakang barang yang mereka nak beli dan jual, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sebut bahawa ini bukan peranan bank. Peranan bank sekadar menjadi pengantara. Adakah itu cukup? Ini saya punya sumbangan dalam bukunya. Kalau ada sikit sumbangan, saya mengatakan, dan juga sebagai satu kritikan lembut kepada perbankan Islam semasa. Saya mengatakan bank-bank Islam yang sepatutnya menjadi pengantara kewangan, bukan pemilik modal atau berkonsep untung dan rugi, dan bukan juga mengambil risiko sepenuhnya, mestilah memberikan usaha mereka, modal mereka, kepakaran mereka, kehebatan mereka untuk memajukan ekonomi sebenar negara.
Ini penting saya sebutkan bahawa peranan bank dengan deposit yang banyak, orang simpan di bank, jadi himpunan mereka banyak, mereka ada kepakaran pakar-pakar banker yang hebat, ada komiti, ada risiko, komiti kredit, komiti pemasaran, komiti compliance, hebat. Dari segi bank negara pun letak macam-macam syarat. Sebab bank ini memang cekap, bijaksana dan mahir dalam kerja mereka. Tetapi apa yang berlaku pada pandangan saya dengan izin, kebanyakan bank-bank Islam mereka lebih suka melakukan pembiayaan secara pembiayaan yang tidak membantu ekonomi sebenar dalam bentuk yang kita harapkan. Misalnya, kebanyakan aset pembiayaan perbankan pada hari ini adalah lebih menjurus kepada pembiayaan perumahan. Jadi, orang nak beli rumah, bank Islam juga bank konvensional khususnya berebut-rebut untuk menjadi pembiaya. Bagus, patuh syariah, orang dapat beli rumah, dapat duduk rumah, dapat memiliki rumah secara patuh syariah. Tetapi kalau kita melihat kalau bank ini sekadar melakukan pembiayaan secara perumahan, mortgage financing, diikuti dengan personal financing, pembiayaan pribadi, kemudian diikuti dengan pembiayaan kereta persendirian, hire purchase, diikuti dengan kredit kad. Inilah empat perkara yang paling besar dalam portfolio pembiayaan, aset pembiayaan di bank-bank Islam padahal bukan setakat di Malaysia, satu dunia begitulah. Bagi saya ini tidak membantu ekonomi sebenar. Kerana pertamanya mudah, semuanya kerja mudah. Kita membuat pembiayaan kepada perumahan mudah. Rumah dah ada kolateral, ada cagaran, bila pelanggan tak bayar, kita ambil rumah, kita jual, kita lelong di pasaran, mudah. Begitu juga dengan personal financing, mudah dilakukan, tidak ada kajian kepada business plan, kepada fakta ekonomi, fakta data ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau nak membiayai macam nak buat satu kelang yang besar untuk melakukan trade financing, untuk membantu peniaga-peniaga membeli barang daripada China, daripada Korea, daripada Papua New Guinea, contohnya nak bawa ke Malaysia, nak jual balik, nak package, nak jual dengan harga mahal, ekspor balik ke Eropah sebagainya. Ini berlaku tapi tak banyak. Mungkin kurang lebih 3% kalau kita melihat trade financing di Malaysia yang ditaja oleh perbankan Islam tidak lebih 3%. Mungkin saya salah maklumat berdasarkan beberapa tahun yang lepas, tetapi tak banyak berbanding dengan mortgage financing yang hampir kepada 45% kesimpulan aset yang ditaja, yang dibiayai oleh bank-bank Islam. Jadi sedangkan trade financing lah yang membantu para peniaga kita mendapat barang-barang mentah, membawa makanan kita ke atas meja makan untuk kita makan, bawa sayur, bawa daging, bawa alat-alat pemprosesan makanan, teknologi makanan, teknologi makanan ayam, makanan lembu, membawa perkara-perkara bahan mentah untuk buat bangunan yang tinggi-tinggi. Ini teknologi yang sepatutnya dalam ekonomi sebenar, bank Islam dan juga bank konvensional tak salah, mereka lebih kehadapan melakukan perkara-perkara tersebut. Tetapi yang berlaku banyak menjurus kepada pembiayaan yang mudah, yang senang dan tidak membawa nilai tambah yang banyak. Memanglah kalau kita membuat pembiayaan perumahan, dia nilai tambahnya kita membantu pemaju, membantu sektor-sektor downstream dengan upstream yang menjual simen, pasir, besi sebagainya. Ada dia punya lingkungan ekosistem. Nah, satu kajian disebutkan bahawa kalau kita telah membiayai sebuah rumah, kita telah membiayai lebih daripada 200 subkontraktor yang ada dalam berbagai-bagai bidang, surveyor, bidang pilihan tanah, peguam, pemaju, penjual bahan mentah dan sebagainya. Itu betul. Tapi sektor itu bukan sektor yang membawa kepada kemajuan ekonomi negara. Ekonomi negara memerlukan barang yang boleh dijual, ekspor. Kita perlu melakukan teknologi yang baru atau penjualan tidak teknologi, kita beli barang mentah, kita package, repackage, jual balik dengan premium kepada luar negara. Itulah sepatutnya yang berlaku. Kita membuat dinamakan dalam buku saya value chain financing. Bank-bank Islam menjadi pembiaya kepada setiap mata rantai value chain ataupun nilai-nilai tambah dalam masyarakat. Kalau kita melihat seseorang yang melakukan perusahaan kain tekstil misalnya, kita kena beli benang, kita kena beli equipment, kita kena beli teknologi baru daripada Korea, Itali sebagainya, bawa ke Malaysia. Kalau seorang itu melakukan teknologi, contohnya
untuk menjual satu bahan teknologi baru komputer yang akan disupply pada Apple, pada Samsung yang ada di banyak di Kulim, kawasan perindustrian di Malaysia. Mereka memerlukan bahan mentah seperti pasir tertentu untuk buat touch screen dalam komputer, perlukan modal teknologi. Jadi kita masuk Bank Islam menjadi penggerak kepada ekonomi sebenar yang membuka peluang pekerjaan. Perumahan buka peluang pekerjaan tapi tak banyak. Dia hanyalah satu bidang yang memerlukan buruh-buruh kasar yang tidak berkemahiran tinggi. Tapi kalau teknologi, anak-anak muda kita dapat pekerjaan, diambil pekerja. Jadi Bank Islam bagi saya dengan izin perlu melihat peranan mereka walaupun sebagai pengantara kewangan, fokus kepada pembentukan nilai ekonomi baru, kepada value chain financing. Value chain financing terlalu lemah dalam konteks Malaysia. Community punya financing, trade financing, teknologi financing, digital economy financing agak kurang. Mungkin kerana tidak ada kemahiran, tidak ada kepakaran. Itulah yang perlu dilakukan oleh bank-bank Islam di Malaysia supaya mereka menjadikan sektor ini sektor yang baru yang terlalu dinamik. Dan bank negara sejak 3-4 tahun lepas telah melancarkan polisi iaitu VBI, Value Based Intermediation, iaitu menggalakkan bank-bank Islam di Malaysia supaya melihat kepada sektor-sektor baru yang berbentuk value based, yang ada nilai value seperti menolong membasmi pencemaran alam, membantu kemiskinan dalam masyarakat, membantu SME misalnya. Dan itu perlu dilakukan dengan lebih kerak lagi dan lebih bertubi-tubi. Kalau boleh biarlah pembiayaan kita di Malaysia 50% consumer, 50% corporate. Kalau di Oman misalnya, pengalaman yang menarik, walaupun mereka baru masuk Islam dalam konteks yang bahasa yang lain, baru dilancarkan Bank Islam dalam 5 tahun ke 7 tahun yang lepas, di antara negara yang paling lambat di tanah Arab yang telah menerima perbankan Islam di sana. Lambat masuk Islam tetapi mereka ada polisi yang menarik. Antaranya bank-bank Islam di sana mesti dalam rekod mereka, dalam balance sheet mereka, mesti ditunjukkan kepada bank negara 50% aset mereka adalah untuk peribadi, untuk retail macam kita beli rumah, beli kereta, kredit kad. 50% adalah untuk corporate, untuk perniagaan. Qita'ul afrad dan qita' syarikat. Bahagian al-afrad individu dengan bahagian syarikat corporate. Jadi itu dan itu merupakan satu kepatuhan yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin setiap bank sebab mereka memerlukan banyak pembiayaan berbentuk, bukan pembiayaan bentuk consumerism tapi bentuk produktif dalam masyarakat. Jadi itulah apa yang saya coretkan dalam buku saya ini dengan memikirkan beberapa tanggapan yang salah dalam masyarakat tentang isu perkongsian untung dan rugi, isu maqasid syariah, isu risiko yang perlu diurus dengan baik. Dan saya masuk kepada bank adalah pengantara kewangan yang paling cekap di atas muka bumi ini, tetapi biarlah kecakapan kita itu digunakan untuk membantu ekonomi sebenar yang berbentuk sektor korporat dan bukannya sektor-sektor berbentuk individu seperti kredit kad. Dan kita tahu Malaysia dibebani dengan nisbah keberhutangan untuk seisi rumah yang cukup tinggi berbanding dengan GDP kita. Dan sejak 2-3 tahun yang lepas, Bank Negara sudah memberikan pemerhatian dan semakin hari semakin turun nisbah keberhutangan seisi rumah berbanding dengan GDP. Maknanya rakyat Malaysia satu rumah tu suka nak membuat pinjaman yang banyak. Ada pinjaman bank, pinjaman koperasi, pinjaman tidak bayar kepada PT-PTN, kepada telekom, syarikat telekom. Bukan semua ini, itulah nisbah keberhutangan seisi rumah di Malaysia yang agak tertinggi di dunia. Dan kita kena berhati-hati supaya tidak menjadi satu krisis keberhutangan yang tinggi, especially after COVID-19 ini. Mungkin ramai akan berhutang dan bank akan terpaksa menanggung risiko yang tinggi. Jadi kena imbang-imbangkan. Berhutang itu patuh syariah, tetapi kalau eksesif, kalau terlalu banyak berhutang, dia akan membawa kepada bahaya dan juga kesan yang tidak positif kepada negara. Seperti mana garam dan gula,
cukup sekadar rasa, tidak lebih. Kalau dia lebih, dia membawa penyakit, dia membawa satu isu yang berat kepada negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah saya punya hipotesis pada buku saya, iaitu The DNA of Islamic Banking in the 21st Century, dan juga dalam konteks kita memahami apakah peranan bank Islam yang sebenarnya di kurun ke-21 Masihi pada masa sekarang. Saya juga ada telahan bahawa dalam beberapa tahun yang akan datang, fungsi ini, peranan ini akan bertukar rupa berdasarkan teknologi yang sudah maju, dan mungkin itu akan menjadi isu perbincangan kita pada siri-siri akan datang. Kita akan melihat apakah the future, what will be the future of financial sector di Malaysia dan juga di dunia. Mungkin kita mula besok dengan melihat perkembangan yang hebat dalam konteks big data, IR 4.0, AI dan sebagainya, dan kita ingin melihat bahawa rakyat Malaysia adalah yang paling terkehadapan dalam menyediakan persiapan di universiti, di college, di kalangan pensyarah, di kalangan pelajar, di kalangan pemain-pemain pasaran untuk mencipta masa hadapan Malaysia. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pada hari ini dan juga sesi-sesi lepas. Izinkan saya untuk melihat apa sahaja soalan dan komen yang mungkin ada daripada pihak tuan. Terima kasih semua yang bersama saya. Okey, salam Ramadan. Salam juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau tabung haji boleh buat produk mudharabah dan musyarakah tak, Datuk? Dia tabung haji dia tidak boleh memberikan financing, dia tidak boleh memberikan pembiayaan. Di bawah akta tabung haji berbeza dengan akta bank Islam atau bank boleh mendapat deposit, iaitu bank boleh mengambil deposit, dan juga bank boleh memberi pembiayaan kepada masyarakat, kepada sama ada pada ahli jamaah haji ke orang ramai ke. Itu adalah bidang kuasa bank di bawah akta bank. Dulu dia panggil BAFIA, Banking and Financial Institution Act 1989, dimansuhkan dengan ada IFSA 2013. Tapi akta tabung haji, kita baca akta, dia tidak ada kuasa untuk memberikan financing. Dia hanya dapat deposit, dia labur di tempat yang lain. Pelaburan itu selalunya bank tabung haji melabur berbagai-bagai pendekatan secara fixed income instrument dalam pelaburan equity, pelaburan hartanah dan sebagainya. Yang menjadi isu kita melihat di masa-masa lepas, di mana kebanyakan pelaburan itu dilaburkan di pasaran equity. Ada untung dan rugi, risiko yang tinggi disebabkan keadaan ekonomi yang tak menentu. Nilai saham tersebut jatuh, dan kita bincang dulu tentang isu perakaunan di bawah IFRS dan juga di bawah perakaunan Malaysian Accounting Standard Board MASB. Perlu ada mark to market, perlu ada penilaian berdasarkan harga semasa, maka jatuhlah nilai teruk aset tabung haji kerana pelaburan tabung haji di masa lepas banyak dalam hartanah dan juga dalam equity, sama ada yang disenaraikan atau yang private. Maka bila berlaku perekonomian baru yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 awal, maka berlakulah penurunan nilai yang teruk berdasarkan perekonomian yang mandatory dalam konteks Malaysia. Jadi pelaburan dalam equity baik kalau untungnya meningkat, tapi kalau pasaran tidak menentu maka akan ditanggung oleh pihak pelabur. Dan konteks ini tabung haji sebagai pengurus deposit ahli jamaah yang ataupun pendepositor di tabung haji. Jadi musyarakah mudharabah boleh buat, tapi bukan pembiayaan. Bank tabung haji tidak boleh pembiayaan, bank hanya boleh melabur, dan mereka boleh melabur secara mudharabah dalam private equity, dalam saham tersenarai, dalam saham yang tak senarai, iaitu venture capital, private equity, mudharabah musyarakah boleh. Tapi mereka kena imbangkan antara risiko yang menyeluruh. Dan saya difahamkan sejak 2 tahun yang lepas, aset tabung haji sudah bergerak daripada aset berbentuk equity, bentuk perkuasaan untung dan rugi, kepada fixed income instrument. Mereka banyak melabur dalam sukuk, dalam pasaran di bank, money market dan sebagainya untuk menstabilkan keselamatan aset tabung haji yang terdedah dengan pasaran yang tidak menentu
hartanah turun, saham menurun, jadi aset tabung haji pun terpaksa. Bukan sebab pemilihan saham itu tidak baik, tetapi pasaran yang menentukan. Jadi perlu kepada perubahan yang lebih selamat, iaitu ratio uh, yang lebih selesa antara fixed income dengan equity based product. Muhammad Hafiz Syahadan, ada tak perbezaan antara pembiayaan yang biasa digunakan oleh bank Islam dan pinjaman yang digunakan oleh bank konvensional? Pasti ada perbezaan. Kalau tidak, kami sebagai penasihat syariah tidak bekerja untuk memastikan ada pematuhan syariah. Sama di peringkat bank-bank atau bank negara, mesti ada perbezaan kerana itulah sebenarnya yang mengatakan halal atau haram. Masalahnya masyarakat tidak dapat melihat perbezaan tersebut. Orang biasa, mereka tidak melihat dokumen, mereka tidak melihat di sebalik operasi dalam sistem IT dekat bank, dan mereka tidak melihat cara pematuhan di bank negara dan juga cara pematuhan di treasury, di bahagian pembandaraan untuk mengurus risiko. Jadi kalau masyarakat dapat faham di sebalik tirai bank Islam, mereka akan tahu bahawa cara kontrak bank Islam itu berbeza. Kerja tambah sikit, penilaian lebih sikit, pematuhan lebih sikit, ada tambahan staf yang tertentu, pegawai syariah dan seumpamanya. Bank konvensional tak ada, dia buat macam biasa. Sedangkan untuk syariah, ada kontrak yang tertentu, ada pemantauan, ada pelaporan, dan ada tindakan daripada pihak penguasa kalau tidak patuh syariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena memahami ada perbezaan, mungkin ramai yang tak faham. Ditambah lagi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan sama aja bank Islam dengan bank konvensional. Jadi itu satu statement yang tidak bertanggungjawab sama sekali, telah merendah-rendahkan peranan dan fungsi penasihat syariah di bank negara, penasihat syariah di bank-bank komersial di pelaburan, dan mereka melakukan yang terbaik untuk memastikan produk itu halal pada masyarakat. Dan timbul orang mengatakan sama wayang kulit dan mainan. Kalau mereka ada ilmu, silakan kongsikan ilmu anda dengan mereka yang dipertanggungjawabkan untuk melihat kepatuhan di dunia dan juga di akhirat. Ini perkara yang besar, perkara yang melibatkan reputasi dan tanggungjawab orang tertentu. Kalau anda mengatakan sama sahaja, wayang kulit, mainan, tukar kulit, tukar bahasa perundangan, kemukakan perspektif anda dengan tulisan. Manusia boleh bercakap, tapi bila kita minta tulis dalam satu dokumen, satu tulisan, ramai yang tidak boleh menulis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila orang komplain banyak-banyak, minta dia orang tulis. Sebab tulisan itu adalah amanah, ada liability. Bercakap, semua orang bercakap. Jadi kalau tuan-tuan berhadapan dengan mereka, siapa saja mereka, maksud saya kalau tuan-tuan rasa salah, saya banyak bercakap, tidak ada hujah, minta tulis dalam bentuk tulisan dan diapungkan untuk pandangan pihak-pihak tertentu. Tulisan itu adalah amanah. Sebab itu Quran dalam bentuk tulisan sebagai satu dokumen sampai bila-bila. Orang boleh pertikaikan, orang boleh argue, tapi Quran masih kekal dengan hujahnya. Sebab itulah bentuk dokumen yang paling kuat dan mantap. Cakap tak jadi. Cakap semua orang bercakap. Minta tulis. Tak happy dengan pemakai Islam dekat mana? Mahal kosnya. Okey, beritahu mahal kosnya. Mahal bukan mana tidak halal. Betul tak? Ada kita beli barang pun ada premiumnya. Kalau sayur toge misalnya, kalau buatan Malaysia, buatan India, buatan Eropah, organik, macam-macam lagi, harga berbeza. Bukan makna itu bukan toge. Jadi contohnya lah, itu juga dengan syariah. Ada premium dia, ada dia punya kategori-kategori produk. Dan saya mengatakan, itu mungkin zaman dulu. Zaman sekarang ni, kos adalah very competitive. Very, very competitive dalam banyak keadaan, pelbagai Islam lebih murah dalam certain produk yang ada dalam pasaran. Itu saya harap dapat jawab Muhammad Hafiz Syahadan. Isu ini mungkin sudah bertanya bagi pihak masyarakat yang masih bertanya, mungkin keluarga di kampung, mungkin tu imam di kampung, di masjid, mungkin guru-guru dan juga pensyarah yang masih lagi mempertikaikan kewajaran dan keaslian dan ketulinan bank-bank Islam di Malaysia. Terima kasih Mak Faris, Nuzita, Ashikin Razak. Ya, trade financing tidak besar dalam sektor perbankan Islam, tidak besar berbanding dengan mortgage financing.
Adakah bank Islam tempatan dapat berinteraksi bersaing dengan FDI yang sering memberi pinjaman kos rendah kepada pengelang dalam bidang yang mereka tahu ada permintaan di negara asal? Ini isu yang berlaku di semua negara, bukan di Malaysia. China misalnya, atau Jepun, atau Korea, ataupun Amerika Syarikat, ataupun Eropah, mereka ada dana yang besar yang mereka boleh lakukan FDI, mereka boleh bagi pembiayaan atau pinjaman secara secara konvensional dengan kadar 1%, 2%, sometimes mereka bagi masa 50 tahun, 100 tahun. Jadi itu kehebatan kuasa ekonomi mereka. Yang mana bank Islam tidak boleh buat. Ingat, bank Islam mereka tidak ada dana sendiri. Mereka menguruskan dana deposita. Jadi nak bersaing dengan FDI bukan bank Islam. Bank Islam bukan tempat untuk bersaing dengan FDI. Yang boleh bersaing dengan FDI adalah GLC yang ada di Malaysia. GLC ada pelbagai. Ada GLC yang ada wang daripada kerajaan, tak banyak. Kebanyakan GLC adalah mereka kena kerja kuat untuk dapatkan wang untuk membantu sikit keuntungan kepada kerajaan menguruskan tentera kerajaan Malaysia. Jadi GLC lah yang boleh bersaing, itu pun agak sukar. Nasihat saya, kita bekerjasama dengan FDI menjadikan produk mereka itu patuh syariah. Itulah yang saya lakukan dalam banyak kedudukan di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Timur Tengah, iaitu bercakap, berinteraksi dengan pihak FDI. Kenapa tidak dijadikan scene ataupun scene we are coming to Muslim countries, kamu bawa 1 bilion, 2 bilion untuk negara Islam, kenapa tidak jadikan dia sebagai pembiayaan patuh syariah? Itu yang saya bawa, dan itu kerja saya sebagai mungkin saya kata duta untuk bercakap dengan mereka lebih tinggi lagi bagaimana menjadikan FDI mereka patuh syariah. Belum berjaya lagi, tapi ada 2-3 usaha yang berjaya, tak banyak, tak besar, tapi lama kelamaan FDI pihak FDI boleh meraihkan. Kalau mereka datang Malaysia, mereka ada katakan 10 bilion nak buat satu produk yang akan jual balik ke negara asal, atau yang beli barang pada negara asal, bahan mentah untuk diproses di Malaysia, kita kata sama je untungnya, sama dokumentasinya, cuma produk ini produk yang berasaskan syariah, yang sesuai dengan selera orang tempatan. Contohnya, jadi ada profil untuk mereka katakan, mereka datang Malaysia bawa FDI dengan FDI patuh syariah. Contohnya dari trade financing, dari segi factoring, dari segi working capital, semua boleh dibuat secara patuh syariah. Tidak ada isu sama sekali kalau kita mahu mereka memahami dan kita mahu bekerja kuat untuk menjadikan produk perbankan Islam ini produk yang untuk semua orang. Bukan setakat untuk bank Islam, untuk bank-bank kita, tapi juga untuk negara luar yang mempunyai dana yang besar untuk masuk ke Malaysia. Ini ada isu tentang tawaruk. Dia kata ada risiko dan juga is it alarming and risky if Islamic bank balance sheet breakdown more concentrated on tawaruk contract. Ini satu perkara yang menjadi perbincangan di kalangan para sarjana pengkritik juga to some extent, bahawa dalam balance sheet kita terdapat banyak produk untuk tawaruk. Kerana tawaruk itu produk yang berbentuk boleh menyerap risiko dan boleh menguruskan keperluan kecairan dengan baik, tetapi orang takut sebab terlalu banyak balance sheet itu berat sangat pada tawaruk. Kalau apa berlaku pada tawaruk, isu kepatuhan, isu barang itu timbul macam-macam sebagainya, akan ada implikasinya kepada tawaruk. Ini mungkin berlaku, dan pihak penyelia dan juga pihak kami di berbagai-bagai tempat sentiasa memerhatikan apakah rasio yang sepatutnya sihat dalam sesebuah negara, supaya tidak boleh satu produk itu terlalu dominan dalam pelbagai bidang. Dan ini satu nasihat yang baik kerana tidak ada lagi produk yang boleh mengatasi kehebatan tawaruk, kerana bank itu adalah pengantara kewangan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ijarah boleh buat, tapi tak semua produk boleh diijarahkan. Istisna boleh buat, tapi bukan semua istisna, bukan semua produk boleh diistisnakan, boleh di kontrak financekan, seperti pembuatan, pembinaan dan sebagainya. Jadi terima kasih pada soalan yang cukup menarik. Biasanya orang kata bank Islam konvensional sama saja sebab interest rate
lebih kurang sama. Dan jumlah keuntungan dan interest rate juga sama. Ini pemikiran biasa, pemikiran otak kiri, pemikiran yang tidak berasaskan syariah. Saya sebutkan dalam kuliah pertama, kita melihat anak dilahirkan oleh ibu dan ayah yang berkahwin dengan anak yang lahir daripada tidak berkahwin, anak haram. Apa bezanya? Tidak ada beza. Tidak ada beza sama sekali. Tetapi dari segi kontrak ada beza. Ini ada anak sah taraf, ada hak perundangan dan sebagainya. Itu juga dalam interest dengan profit. Tak ada beza mungkin dari segi jumlahnya, mungkin dokumen yang ditantangi, tapi ada konsep yang berbeza dalam even perkahwinan dengan zina pun apa bezanya? Tidak ada beza. Tapi perkahwinan ada akadnya, ada saksi dan sebagainya. Jadi kenapa tidak kita mengatakan kalau sama, tak perlulah kita kahwin, contohnya sebagai contoh saja. Juga kita makan ayam daging halal haram, kalau sama saja, hanya sembelih saja, kenapa tak makan daging yang tak disembelih contohnya. Jadi perkara inilah yang menjadikan pemikiran manusia, bukan zaman kita, zaman dulu, zaman wahyu turunkan, bila Allah kata riba itu haram, penjualan itu secara bertangguh itu harus sama. Kalau beli riba tak bayar kena 10% denda, kalau beli secara murabahah bertangguh, kalau ada tangguhan masa kena bayar lebih profit. Orang jahiliah kata, apa ni Quran? Kami tak faham kenapa kamu haramkan riba yang ada pertambahan sama mungkin dengan profit yang ada tambahan dalam murabahah. Ini zaman dulu, zaman wahyu. Bukan zaman kita. Confusion ni dah berlaku zaman dulu. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu mereka telah berkata bahawa jual beli itu sama sahaja dengan riba. Allah kata, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tak sama. Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba walaupun hampir sama kedudukan dari segi kesan ekonominya. Saya sebut dalam buku saya, bersamaan kesan ekonomi tak menjadikan satu perkara sama dari segi hukumnya. Banyak perkara tuan-tuan dan puan-puan. Bersamaan dari segi kesan ekonomi tidak menjadikan dua perkara sama dari segi hukumnya pada pandangan syariah. Jadi janganlah kita gunakan argumen yang simple dalam hidup ini. Kita kena dalami argumen supaya lebih tepat dengan kehendak syariah. Okey, saya dah habis soalan. Semua dah dijawab. Alhamdulillah. Ada soalan baru. Adakah benar Islamic Bank dari segi document processing lebih complicated dari konvensional? Dari segi secara umum betul lah, sebab ada penambahan angka jual beli, ada pembeli penjual, ada barang, ada spesifikasi barang dan sebagainya. Dalam konvensi tak ada, barang ni semua tak ada, tak penting. Mereka bagi duit, bagi pinjaman, bagi interest, habis. Tapi dalam syariah, apa barang kita beli, kita jual, kita sewa, macam mana insurannya, siapa yang jaga barang ini, dekat mana. Jadi perlukan huraian yang lebih lanjut untuk menjadikan kontrak tersebut halal dan patut syariah. Sebab itu ada sikit dokumentasi yang tambah. Tapi lama-kelamaan disebabkan kepakaran dan juga trend dalam pasaran, dokumen itu daripada dulu macam ni, sekarang dah jadi kecil. Dulu satu dokumen pembayaran perumahan zaman saya dulu macam ni, dekat 1 kilo dia punya berat dia. Tebal dia dekat mungkin 1 kaki. Hari ini dengan adanya transformasi perbankan, banyak bank Islam saya melihat dokumen mereka dalam 40 muka surat saja, 50 muka surat, segalanya ada dalam situ, dari segi kontrak, dari segi cakaran, dari segi schedule, semua dah lengkap dalam 30 ke 50 muka surat. Itu sudah berlaku transformasi dari segi dokumentasi perundangan. Jadi tidak perlu hirau dan tidak perlu bimbang. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena ada sikit ilmu. Pergi bank Islam tu, bila ambil satu produk, cuba tanya banker tu, faham tak mereka ni? Kadang-kadang kita kena uji juga. Saya pernah pergi banyak bank, mereka tak kenal saya buat macam tak faham syariah. Saya tanya mereka, ada juga yang sangkut. Ada yang lepas, Alhamdulillah. Bukan semua yang sangkut. Ada yang sangkut, mungkin mereka baru, mungkin mereka tak diberikan pendedahan. Jadi, saya telefonkan kawan saya CEO bank Islam, kamu punya staff ni di cawangan ini ada sikit masalah. Pastikan ada training supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Tapi ada orang ambil kesempatan, dia orang pergi bank cek ni, staff tu cakap satu perkataan tak betul lah. Dia kata loan, patut kata
financing, kata loan, patut kata profit, kata interest. Dia heboh satu dunia. Dia heboh satu dunia kata Bank Islam Malaysia tak patuh syariah. Ini minda mencari kesalahan orang lain. Itu juga masyarakat kita. Kita nak betulkan kesalahan, tidak ada maksud yang sempurna. Malah bank-bank Islam besar-besar pun di akhir tahun bila kita buat audit, ada juga salah silapnya. Tidak ada hari bulan, tidak ada masa transaksi, salah melakukan transaksi mana dulu, mana kemudian. Kita kena jadikan sebagai haram, tidak boleh dapat keuntungan. Tapi kita tak heboh sebab ini satu evolusi. Perbankan Islam satu evolusi. Tapi ada orang dia ambil kesempatan mencari populariti, mungkin heboh satu dunia bank Islam tak patuh syariah sebab kelemahan staff saja. Dokumen betul. Dokumen tu kata profit, ini bukan interest, ini adalah pembiayaan, bukan loan. Tapi orang salah cakap sikit saja. CEO cakap sikit ataupun pegawai bank, banker cakap salah sikit. Yalah, tak ada pengalaman mungkin, tersasul mungkin. Kita pun tersasul, saya pun tersasul. Loan, interest, profit, bagai-bagai. Tapi yang penting substance kita tu. Dokumen yang kita tentangani tidak boleh salah. Itu penting dari segi hukum syariah. Jadi satu lagi kritikan lembutlah kepada ramai orang ni macam masa nak bedal perbankan Islam kiri dan kanan. Saya rasa agak terpanggil lah. Kita janganlah bersikap sedemikian. Perbankan Islam seperti pendidikan Islam, seperti mana perkara-perkara lain dalam industri kita ada satu evolusi. Jangan kita matikan pucuk sepokok sebatang pohon, kita matikan pucuk, pokok akan mati. Biarkan pucuk berkembang, pucuk itu akan punya daun itu akan lebih matang dan akan bergerak ke hadapan sedikit demi sedikit. Ini satu soalan lagi, Muhammad Nur Ifham. Seberapa banyak bank-bank di Malaysia yang mengamalkan sepenuhnya atau sebahagian sahaja yang patuh syariah? Soalan yang menarik. Jawapan saya, semua bank-bank Islam di Malaysia semuanya patuh syariah. Yang mereka ada penasihat syariah, mereka ada tanggungjawab pada bank negara, mereka ada satu perekonomian yang tersendiri, semuanya adalah patuh syariah. Tetapi kehendak syariah. Ada 2-3 kesalahan, itu kesalahan biasa, pentadbiran, itu dan ini. Kita pun bangsa manusia melakukan dosa juga. Bukan kita perfect. Bukan mana kita tidak Muslim. Kita masih Muslim. Tapi kita bertaubat, kita melakukan kebaikan, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Begitu juga bank Islam, satu organisasi yang pelbagai pihak, bukan seorang. Mesti ada kelemahan sana sini, tetapi mereka ditubuhkan untuk patuh syariah dan dipertanggungjawabkan untuk patuh syariah oleh pihak berkuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara serius ya. Perkara yang tidak boleh kita kata bank ini patuh syariah, bank ini tak patuh syariah. Kita bukanlah seorang hakim yang boleh memberikan kenyataan tersebut, melainkan bank negara. Mereka ada data, mereka ada fakta, mereka boleh melihat, mereka boleh buat audit secara paksa kepada amalan, kepada dokumentasi dan juga perekonomian mana-mana bank Islam di Malaysia. Dan cukup sekadar itu, mudah-mudahan sesi ini dapat memberikan pencerahan apakah sebenarnya peranan bank-bank Islam di zaman moden pada hari ini, supaya kita tidak memandang rendah atau memandang salah ataupun memberikan satu ekspektasi yang tinggi yang tidak dapat dipikul oleh bank-bank Islam di Malaysia. Berilah mereka kesempatan untuk bekerja di bidang yang sepatutnya, membangun ekonomi sebenar dengan melakukan penumpuan sedikit kepada isu-isu pembangunan korporat, pembangunan perniagaan, pembangunan yang memberikan peluang pekerjaan, mencipta aset baru pada negara dan boleh dijadikan Malaysia sebagai negara pengeksport antaranya, ataupun mengurangkan defisit kita import di luar negara. Itulah tugas pembiayaan yang berbentuk perniagaan ataupun korporat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dan pastikan puasa anda puasa yang terbaik. Lafaz anda, perkataan anda, minda anda, perbuatan dan tindakan adalah bersama-sama berpuasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.